Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda masih di sini? Ya. Ya, masih segar lagi ya. Harap dapat dengar perkongsian saya untuk seterusnya. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Siti Rafisah binti Haji Ramli dari Temeloh, Pahang. Okey, bermulanya pengalaman saya dengan Aircon ialah pada tahun 2006. Masa tu saya berjawatan sebagai kerani biasa je. Jadi cuba bayangkan, sebagai kerani biasa, saya sebelum ni memang tak ada impian besar. Sebab saya lebih selesa, sebab kerja pun dah cukup memenatkan daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Dan saya rasa selesa dah sebab saya dah berumah tangga, dah ada anak, saya rasa cukup lah macam tu. Dan saya paling tak suka dengan MLM ataupun direct selling. Walaupun dalam keluarga saya ramai yang terlibat dengan direct selling, tapi saya lebih suka tolong beli je. Sebab pada saya nak jumpa-jumpa orang ni malas lah kan, sebab rasa macam satunya memang tak ada masa, yang keduanya rasa macam Allah nak pergi rumah orang ni, sebab selalu tanggapan saya direct selling ni macam orang cakap tu lah, makcik-makcik punya kerja kan. Lepas tu pergi ketuk-ketuk ke ataupun bawa barang-barang, tu saya tak suka. Jadi itu tanggapan saya. Tapi sebenarnya Aircon ni cukup berlainan. Saya diperkenalkan dengan Aircon, sebenarnya saya tertarik dengan sistem pendidikan dia. Kerana yang datang jumpa saya tu, upline saya, memang masa tu saya tak suka sangat dia datang sebab dia datang selepas maghrib. Tapi saya bersyukur sebab dia datang perkenalkan ilmu dulu. Jadi saya tertarik. Inilah kali pertama saya tengok MLM ataupun direct selling yang datang tapi tak jual barang, tapi dia bagi ilmu dulu. Maksud saya dia berkongsi ilmu dulu. Kemudian 2-3 hari baru datang berkongsi tentang produk. Jadi pada saya kan di situ nampak ikhlasnya. Kalau setengah orang tak dapat jual ke apa, balik tak ada datang dah kan. Tapi Aircon lain. Jadi saya tertarik dengan produk dia dan saya pun bersyukur. Kalau lah rasa boleh balik semula pada masa tu, saya rasa saya nak minta maaf banyak dengan upline saya, kerana memang kalau dengar testimoni pada upline dengan muka masamnya, sebab memang saya tak suka. Tapi kalau rasanya masa tu dia datang 10 kali pun tak apalah, pukul berapa datang pun datanglah. Sebab saya rasa macam saya bersyukur amat-amat diperkenalkan dengan Aircon. Dan saya seterusnya dibawa pula ke aktiviti yang pertama. Macam mana boleh buka minda saya. Kalau sebelum ni saya tak suka dengan ceramah-ceramah. Sebab pada saya dengar ceramah ni boring. Sebab saya tak biasa duduk mengadap filing, tapi filing pejabat, bukan filing yang kita biasa buat. Jadi pada saya aktiviti tu betul-betul buka minda saya itu LPB. Jadi LPB yang saya pergi tu, saya pergi dengan suami. Sebab orang kata kalau tak pergi dengan suami kan nak cerita balik susah kan, ataupun sebenarnya nak suruh teman je lah. Jadi saya pergi dengan dia. Balik tu kami berdua memang tak boleh tidur. Besoknya tu upline saya telefon tanya macam mana. Saya tu cakap dia saya tak boleh tidur. Apa jawapan dia tahu tak? Dia kata tahniah. Masa tu saya fikir ni memang dah tak betul. Sebab apa? Tahniah kat kita yang tak boleh tidur satu malam. Tapi lepas pada tu dia datang terus bercerita dengan saya apa yang perlu ataupun apa yang boleh saya ni lah. Saya pun tanya macam mana saya boleh involve dengan ni. Saya berminat tentang bercerita tentang produk-produk ni. Jadi dia terus ajak saya berkongsi dengan beberapa orang, terutama orang yang saya sayang. Sebab tu dalam Aircon saya sebenarnya berkongsi produk dengan orang-orang yang saya sayang, terutama ibu bapa saya, keluarga dan adik-beradik saya dulu. Sebab tu dalam Aircon pun dia ajar kita cari orang yang rapat supaya kita dapat buang pada penolakan, pengurangan pada penolakan. Itu yang saya tahu dalam Aircon. Seterusnya selepas saya diberitahu tentang aktiviti dan apa-apa program ni, saya paling yang sebenarnya sharing ni memang perkara baru pada saya. Tapi saya diajar macam mana bawa orang pergi ramai-ramai aktiviti. Sebab tu pada SB 6 2006 saya pun fight manager bulan pertama, dan SB 7 saya naik RSM, SB 8 saya naik ESM. Sebenarnya kenapa saya fight ini semua? Sebagai seorang kerani biasa, saya tak pernah diberi impian yang besar. Pada masa tu saya nakkan pendapatan saja. Saya cuma dapat masa SB manager saya dapat 3,000 lebih. Pada masa tu saya cakap saya rasa dah cukup besar sebagai seorang kerani biasa, tak pernah dapat cek yang macam tu.
naik lagi pangkat, lagi besar duit, lagi besar. Sampai yang ESM tu sebenarnya saya nak sangat duduk hotel tau. Hotel apa masa tu? World Congress dekat W Marriott, JWW Marriott. Yang tu yang sebenarnya impian sebagai kerani biasa, mana ada peluang kan. Jadi itu yang saya nak. Kemudian impian saya dibesarkan lagi. Saya diberi keyakinan oleh upline saya sebenarnya sebagai kerani biasa, orang biasa pun boleh buat tau. Jadi saya teruskan lagi usaha dan saya sangat-sangat berterima kasih dengan upline saya, Cikgu Yvonne Apong, kerana sentiasa memberi tunjuk ajar dan bimbingan pada saya yang memang tak tahu apa-apa ni. Jadi inilah macam mana saya fight DCM. Ini saya tengok selalu. Saya tampalkan di papan impian saya gambar upline saya, kereta dia yang membuka minda saya. Sebenarnya kita pun boleh kalau kita nak. Jadi selepas saya dibawa ke Winners Night tahun 2007, saya bergambar dengan kereta orang lain dulu. Masa tu saya dan suami berazam, dan kerana kereta ni lah, BMW ni merupakan impian suami saya sebenarnya. Saya tak kisah dia beli kereta apa pun saya naik, sebab pada saya kereta apa yang dia beli saya dah cukup-cukup bersyukur dah. Jadi inilah kereta impian yang dia nak sangat. Dan ini saya tampal gambar kami 3 beranak di papan impian kami. Dan kami bertekad kami mesti memperolehi kereta ni sendiri. Dan alhamdulillah saya fight DCM pada SB 9. Tahu tak, pada masa tu bulan puasa. Jadi saya memang yakin dengan produk yang begitu hebat, kita berkongsi pada bulan apa pun, sebenarnya bulan bukan jadi masalah. Saya yakin bulan puasa bulan rezeki. Jadi pada SB 9 2007 tu saya fight DCM saya yang pertama, dan 3 bulan selepas tu saya pun qualified DCM, bermakna bulan puasa, bulan raya dan juga masa tu buka sekolah. Itu adalah pengalaman yang cukup-cukup mencabar. Kerana pada masa tu semua orang akan bagi macam-macam alasan, betul tak? Jadi saya tak kira, sebab pada saya kalau kita betul-betul nak, bukan lagi alasan. Itu yang saya tanamkan dalam fikiran saya, dan inilah yang saya fight pada DCM tu. Dan kemudian dalam Eken juga saya selama beberapa tahun, 15 tahun saya bekerja sebagai pembantu takbir. Sebagai kerani, saya tak berpeluang melancong ke luar negara. Tetapi dalam Eken saya telah qualified 3 negara. Pertama ke Korea, kedua ke Shanghai, dan yang terbaru ke Kunming. Jadi pada saya, kalau sebagai kerani biasa, saya tak akan ada peluang honeymoon. Tapi sepanjang yang pergi ni, 2 kali dah pergi honeymoon. Jadi siapa yang tak pergi lagi, Hong Kong ni fight betul-betul. Pergi honeymoon, woi, seronok pergi luar negara honeymoon ni. Dan kemudian sebenarnya kenapa juga saya fight untuk CCM? Saya ada matlamat. Sebab tu saya tanamkan apa impian kita dan matlamat kita mesti jelas. Jadi selepas upline saya beritahu sebenarnya awak dah boleh fight CCM. Mula saya tak percaya, sebab pada saya CCM ni satu status yang sangat-sangat luar biasa. Status yang sangat-sangat, orang kata perlukan komitmen yang sangat-sangat besar. Tapi dalam Eken tak tentu. Dia bukan boleh kata okey awak boleh, awak tak boleh. Tak ada. Sebenarnya orang yang betul-betul nak mesti dapat. Jadi pada saya, orang yang tak nak, saya nak. Sebab tu saya buat. Jadi CCM yang SB lepas saya qualified CCM bulan pertama. Dan alhamdulillah pada bulan tu Kak Long saya juga, kakak saya sendiri juga fight dapat juga CCM bulan pertama. Jadi pada bulan SB7 yang lepas, kami 2 beradik alhamdulillah jadi CCM bulan pertama lah. Dan impian saya masa tu, saya sangat-sangat terkejut sebab dan income saya pada bulan lepas, nak tahu tak berapa? Sebenarnya sebelum ni beberapa bulan saya target lebih kurang kalau CCM tu 15,000 je. Lebih sikit pada DCM dulu. Tapi dapat alhamdulillah 17,000 pada bulan lepas. Jadi SB7
SB7 dan SB8 ni saya mesti dapatkan CCM saya yang seterusnya dengan income yang berlipat kali ganda lagi. SB7 saya mesti dapatkan 20,000, SB8 25,000. Itu janji saya. Dan saya bertekad beritahu pada upline saya cuma dapat berterima kasih kepada dia yang banyak memberi bimbingan dengan membuktikan bahawa saya dan suami sebenarnya boleh untuk berjaya mencapai apa yang kami impikan. Dan saya juga sebenarnya buat Elken ni adalah kerana pertamanya bukan setakat pada diri sendiri tetapi kepada kedua ibu bapa kami. Saya dan suami pada tahun depan telah merancang untuk membawa kedua ibu bapa kami pergi umrah. Jadi inilah matlamat kami pada tahun depan. Dan kami juga hendak membawa lebih ramai daulan ke Hong Kong, lebih kurang 40 orang. Jadi 40 orang tu kalau betul-betul fight nak ikut sama-sama, buatlah. Kita boleh. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih kepada upline dan juga terima kasih kepada suami tersayang yang banyak memberi dorongan. Kalau tanpa dia, saya rasa saya tak boleh berdiri di sini. Sebab apa orang kata, kalau dua orang, 200%. Jadi saya sangat-sangat bersyukur kerana bertemu dengan Elken. Sekian, terima kasih.